Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali. Contoh penggunaan sebutan baku yang sangat baik, yang tidak pun keindonesiaan. Bahasa Indonesia kini melesat sebagai primadona di Asia Tenggara. Di Malaysia, fenomena ini kian nyata. Anak muda jiran bukan sekadar menggemari, tapi sangat fasih berbahasa Indonesia dalam keseharian. Namun, tren ini memicu alarm kecemasan bagi profesor mereka. Bahasa Indonesia baku pun mulai dimasukkan ke dalam bahasa Melayu Malaysia. Selain itu muncul pengakuan pahit dari kalangan pakar, bahasa Melayu dianggap gagal menjadi bahasa persatuan di Malaysia dan Singapura. Inilah bukti nyata betapa kuatnya daya pikat bahasa Indonesia yang mampu mendominasi jati diri bahasa tetangga tanpa perlu paksaan. Seolah demikian. Itu juga berlaku pada soal sebutan baku. Tahun 2000, Kabinet memutuskan dimansuhkan penggunaan sebutan baku. Walhal TB3 sudah memberikan suri teladan. Contoh penggunaan sebutan baku yang sangat baik, yang tidak pun keindonesiaan seperti sangkaan dan dakwaan setengah-setengah pihak. Jadi ini semua isu yang timbul oleh sebab kurang mantapnya pendirian sikap pemerintah. Maka itu saya sendiri menganjurkan pertemuan dengan pimpinan utama parti-parti pemerintah. Belum semua dapat ditemui, tapi sekurang-kurangnya 3-4 buah parti politik, menegaskan bahawa yang dikatakan Malaysia Baharu itu apa? Malaysia Baharu mestilah memperkukuh dasar-dasar kenegaraan yang ada falsafah di baliknya. Andai kata Malaysia Baharu menjadi asas tamadun yang cukup besar, maka muncul istilah seperti bangsa Jawi yang merujuk pada bangsa yang tulisan Kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali. Jadi apa akan berlaku apabila berlaku sedemikian? Apakah bahasa yang akan digunakan di rumah? Adakah masih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa pasangan yang bukan Melayu? Atau standard bahasa Inggeris? Maknanya akan ada anak-anak daripada keluarga tersebut yang mungkin tidak lagi menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris semata. Jadi bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama dalam keluarga tu akan berkembang dan terus meningkat. Jadi ini satu persoalan juga, ya. Jika bahasa dan budaya semakin dipinggir, apa yang melambangkan identiti Melayu kini? Susah juga nak jawab ni, ya. Jika bahasa dan budaya semakin dipinggirkan, apa yang melambangkan identiti Melayu kini? Tak adalah. Itu sebab kita menghadapi maut. Tanpa budaya kita, tanpa etnisiti, kita menghadapi maut. Maknanya kita akan mati. Itu saja. Kita tidak akan wujud, tak akan ada apa-apa lagi. Ya, kita akan asimilasi kepada mungkin budaya yang lebih besar, lebih kuat. Ya. Dan kita akan hilanglah segala-galanya seperti penghulu tadi. Kerana yang menarik juga di sekolah misalnya, pelajar-pelajar ini mereka mengambil bahasa Melayu tetapi mereka menggunakan bahasa Inggeris. Mereka payah nak gunakan bahasa Melayu misalnya. Ada kumpulan ni. Saya kebetulan terjumpa kerana saya sedang melihat sebuah kelas ni. Lalu saya tanya setiap pelajar itu, ya. Ini menarik kerana di sekolah itu ada beberapa bangsa. Ya. Malaysia, Indonesia, Singapura dalam sebuah kelas bahasa Melayu. Right? Jadi saya tanya, kemudian dah habis semua, saya tanya mereka, di rumah cakap bahasa apa? Lalu yang Indonesia akan mengatakan mereka berbahasa Indonesia. Ya, yang Malaysia akan mengatakan mereka cakap Melayu. Yang Singapura, okey, dengan nenek cakap Melayu. Right? Dengan mak bapak cakap Inggeris. Dengan adik-beradik cakap Inggeris. Dan okay. Rata-rata semuanya dalam 20 tu, tak silap saya, ada menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia lah, bagi pelajar Indonesia. Jadi persoalannya sekarang, kenapa dalam kelas macam susah nak cakap Melayu? Jadi itu soalannya. Kenapa susah agaknya? Jadi timbul tadi, ada kata telah dicuci atau apa, atau tanggapan mereka sendiri. Satu lagi aspek ialah mereka lebih mahir bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tapi orang Indonesia tidak. Yang kita tahu orang Indonesia, bahasa Indonesia mereka juga baik sekali. Yakni mereka takut nak gunakan bahasa itu. Ya, takut salah cakap, malu nak cakap. Sebenarnya bukan mereka tak boleh cakap.
Jadi saya pernah buat satu eksperimen tu, yang mana saya panggil budak tu, kemudian saya beritahu dia, okey, cakap dengan saya bahasa pasar, bahasa biasa, bahasa mak rocker pun cakap je. Jangan gunakan bahasa baku, tak nak. Dia boleh cakap. Kan? Jadi bermakna dia takut nak gunakan bahasa standard kerana dia takut salah cakap. Tapi dia sebenarnya boleh bercakap. Jadi mungkin ini satu lagi aspek pedagogi lah kita gunakan untuk menggalakkan budak itu supaya betul-betul dalam bahasa ibunda misalnya. Benar tu, Dr. PJ. Saya kalau dalam kelas saya mengajar sastra di NUS itu 3 dalam pengantarnya bahasa Melayu. Sastra klasik, sastra moden dan sastra Indonesia. Kalau dalam kelas satu bicara kerana formal ya, anak didik saya tu diam, tengok saja. Tak berketik langsung. Tapi kalau dia ajak ke kantin, ya, minum, makan, itu perbualannya rancak sekali. Saya rasa dia 2 persona yang lain. Yang dalam kelas tadi diam. Yang di kantin kok. Tapi bahasanya apa? Bahasa gaulan ya. Bahasa gaulan ya. Jadi saya fikirkan bagaimana. Tapi kalau biar saya fikir pula, takkan pula saya masuk dalam kelas nak mengajar bahasa gaulan ya. Dan saya tidak mampu melakukan bahasa gaulan ya. Jadi saya rasa mungkin tadi persoalan pedagogi ya. Dialogsia ya. Dialogsia dalam linguistik, perbezaan antara penuturan dengan apa yang dalam tulisan ya. Karena kalau Inggeris dialogsanya tidak ada, sama apa yang ditulis, apa yang dibicara. Saya rasa ini adalah sisi dalam tetapi tidak ya pada bahasa Indonesia. Ya, sama yang dibicara dalam kelas, sama juga yang di luar kelas. Betul sekali. Itu satu persoalan yang sangat penting. Kerana di Indonesia, sistem pendidikan mereka ni menarik. Mereka mengajar bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing. Bahasa asing kalau dulu Belanda lah, sekarang dah jadi bahasa Inggeris. Jadi mereka ada 3 komponen. Dan ketiga-tiga ini diterapkan sama penting. Tidak dibezakan. Kan? Dan satu lagi, kalau kita lihat Indonesia, ethnicity mereka kuat. Ya, kuat sekali. Mereka keseluruhan. Bukan hanya bahasa itu, tapi aspek-aspek warisan yang lain dan sebagainya dikukuhkan di dalam suasana pembelajaran pendidikan itu sendiri. Dan yang menarik juga kalau kita lihat kajian di Indonesia misalnya, kita dapati orang Indonesia mereka lebih gemar kepada bahasa daerah mereka daripada bahasa Indonesia pun. Itu satu lagi yang menarik. Jadi di situ letaknya di mana kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali kerana aspek etnisiti itu dikukuhkan dan ditekankan sejak kecil lagi di Indonesia misalnya. Mungkin juga ya, kerana dia dianggap sebagai bahasa kedua, maknanya dia ajar di sekolah bahasa nasional, tapi dia kan bukan bahasa ibunda kan, jadi dia ajar secara formal dengan intensiti yang dengan kita ni kan kat rumah dah cakap Melayu, atuk dah cakap Melayu, dengan andaian tak apalah masuk dalam kelas, cikgu aku pun sama apa ya. Jadi ambil sambal lewa, akhirnya tak menjadi, di rumah pun tak jadi, di sekolah pun tak jadi. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Begitulah realitanya, saat bahasa Indonesia merajai pergaulan Malaysia, jati diri mereka pun perlahan mulai tergerus oleh masifnya pengaruh Indonesia.